Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan dan cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah hentikan keganasan terhadap wanita. Macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup relevan dan penting sebenarnya dan mungkin ramai juga sudah pun mengetahui iaitu pada 25 hari bulan November setiap tahun seluruh dunia akan menyambut Hari Menangani Keganasan Terhadap Wanita ataupun apa yang dikenali sebagai International Day for the Elimination of Violence Against Women ataupun AVAW. Dan sebagai simbolik permulaan kempen hentikan keganasan terhadap wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyemarakkan lagi kempen Pakai Oren sebagai tanda solidariti bagi menghentikan keganasan terhadap wanita. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, tetapi sebelum itu izinkan saya seperti biasalah memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya, dua tetamu yang sebenarnya sudah pun biasa berada bersama kita di program Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Wan Nur Ibtizam Wan Ismail yang merupakan Ketua Pengarah di Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi Dr. Wan, apa khabar? Khabar baik, Datuk. Terima kasih. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Saya nak address macam mana? Dr. Wan Nur atau mana yang lebih selesa? Wan saja okey, Datuk. Okey, dan seorang lagi tetamu, jutaan terima kasih dan selamat datang semula jugalah kepada yang berbahagia Dr. Janatul Madihah Abu Bakar, iaitu Setiausaha Warak Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PAPISMA. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Okey. Macam saya katakanlah, sebelum itu saya ingatkan juga kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jangan lupa kita menyediakan dua talian kepada anda, iaitu di 03 2697 9767 dan satu lagi talian tentunya di 03 2697 9768. Jadi gunakanlah kesempatan ini kalau anda juga mungkin ada perkara-perkara yang ingin anda kongsikan bersama kami di program Ruang Bicara ini. Baik, kita mulakan dulu bersama dengan Dr. Wan. Menarik Dr. Wan, bila kita bercakap tentang latar belakang sejarah sambutan hari 25 November ini sebagai Hari Menangani Keganasan Terhadap Wanita. Tapi saya ingin tahulah kenapa warna oranye dipilih dan apa inspirasi yang membawa kepada sambutan ini sebenarnya. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih kepada pihak bernama kerana sudi untuk menjemput kami bagi kita bersama-sama menyemarakkan lagi untuk kita bagi tujuan sambutan menangani hari keganasan menangani keganasan terhadap wanita. Yeah. Dan ini memang macam Datuk kata 25 November adalah hari yang telah ditetapkan oleh pihak PBB dan disambut di seluruh dunia. Dan kenapa warna oranye? Ramai orang tanya kenapa nak. Lepas tu adalah juga wanita yang kata susah nak cari warna oranye ni kan. Tak semua orang pakai warna oranye. Betul. Tetapi kalau kita ikutkan pengertian di sebalik warna oranye itu adalah di mana untuk memberi, dia ibarat memberi cahaya kepada wanita supaya mereka dapat bebas daripada keganasan. Itu adalah kenapa warna oranye itu dipilih oleh pihak PBB. Tapi sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Janatul, satu lagi persoalan yang cukup penting. Bila kita bercakap tentang isu yang menjadi pilihan kita, iaitu keganasan terhadap wanita, daripada perhatian Datuk sendirilah ataupun doktor sendirilah, apakah Dr. Wan melihat bahawa trendnya semakin meningkat ataupun apakah ianya berada pada situasi yang mungkin mencemaskan kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya untuk kaum wanita sendiri? Terima kasih, Datuk. Daripada segi data yang memang menunjukkan masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan. Maksudnya masih ada kes yang melibatkan keganasan terhadap wanita. Sebab berdasarkan data daripada Polis Diraja Malaysia memang menunjukkan dia pecahkan kepada pelbagai keganasan terhadap wanita ini. Terdapat kes seperti kes rogol, kes keganasan rumah tangga, dan juga kes gangguan seksual. Ini antara kes yang biasa yang kita lihat di Malaysia yang berkaitan dengan wanita
wanita, yang menyebabkan keganasan terhadap wanita. Dan kalau kita tengok daripada segi data, kalau kita boleh saya kongsikan sedikit daripada segi statistik, kalau jumlah kes rogol yang dilaporkan oleh PDRM ialah sebanyak 1,361 pada tahun 2021 dan 1,388 pada tahun 2022. Jadi daripada segi kes ini dia ada kalau lihatkan di sini ada kenaikan sedikit pada tahun 2022 daripada segi kes rogol. Tetapi kalau kita lihat untuk kes keganasan rumah tangga pada tahun 2020 datanya menunjukkan 5,000. Banyak Dr. saya kata tadi membimbangkan. 5,260 dan pada tahun 2021 data menunjukkan 7,468. Dan ini memang satu fenomena yang kita lihat di seluruh dunia, di mana apabila waktu COVID 2020-2021 ini memang kes tinggi untuk keganasan rumah tangga. Dan pada 2022 ada sedikit penurunan, iaitu telah menjadi sebanyak 6,540. Dan pada tahun ini data pada Januari sehingga Ogos adalah sebanyak 3,640. Jadi kita harapkanlah akan trend penurunan itu semakin berlakulah supaya tidak ada lagi peningkatan dalam kes keganasan rumah tangga. Okey, alhamdulillah. Baik, saya nak dapatkan pandangan Dr. Janatul, tapi sebelum itu saya diberitahu bahawa nombor talian yang kami berikan kepada anda tadi sudah pun bertukar sebenarnya. Jadi cuba kita lihat sekarang ini nombor yang sepatutnya anda panggil bagi membolehkan anda berkongsi pandangan dan juga pendapat, iaitu di 03 26 04 0155. Itu dia. Dan satu lagi talian juga tertera di kaca TV anda sekarang. Jadi gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda ini untuk membolehkan anda berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita, iaitu hentikan keganasan terhadap wanita. Baik, mungkin Dr. Janatul, buat permulaan inilah ramai yang suruh saya bertanya sebenarnya. Bila kita bercakap tentang Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia ataupun PAPISMA itu sendiri, apa fungsi dan peranan PAPISMA sebenarnya? Terima kasih Datuk, dan terima kasih juga Dr. Wan kerana menjemput kami sebagai wakil NGO di sini. Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia ataupun PAPISMA merupakan salah sebuah NGO perubatan. Di mana di dalamnya terdiri daripada pakar-pakar perubatan, pegawai perubatan daripada yang baru lepas grad sampailah ke pakar-pakar, termasuk juga pegawai-pegawai bukan perubatan tapi dalam bidang perubatan, bidang kesihatan seperti pegawai pergigian, allied health seperti speech therapist, optometrist pun ada, occupational therapist. So ada banyak pelbagai bidang di situ yang kami sama-sama bekerjasama untuk memberikan khidmat kepada masyarakat melalui NGO. Okey. Dan bila warak pula Jawatankuasa Wanita, Remaja dan Anak-anak, apa pula peranan ini? Exco Warak merupakan salah satu exco dalam PAPISMA. Kerana PAPISMA, pertubuhan PAPISMA itu kira yang general lah. So Warak tu adalah salah satu exco yang mana kami fokus kepada wanita, remaja dan kanak-kanak. Dan kami juga ada exco dental dan juga DAKAP ni Dana Kebajikan PAPISMA. Jadi kita bekerja bersama-sama, tetapi ada bahagian yang fokus supaya kita punya AJK tu boleh membuat persediaan ataupun perancangan untuk exco tersebut, tapi kerja akan dilakukan bersama-sama. Menarik. Okey, kembali semula kepada Dr. Wan Nor lah. Bila kita lihat daripada apa yang disebut oleh Dr. Wan tadi lah, memang bila kita bercakap tentang keganasan terhadap wanita itu, memang kita berada pada situasi yang agak ialah membimbangkan jugalah. Dan kalau boleh kita ingin melihat bahawa keganasan terhadap wanita itu dapat dikurangkan. Tetapi mungkin penting jugalah untuk kita ketahui apa peranan dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, termasuklah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri dalam usaha untuk cuba mengatasi masalah ataupun melindungi wanita daripada menjadi mangsa keganasan ini. Betul, Datuk. Terima kasih. Daripada segi sebab apabila kita melihat daripada segi data menunjukkan terdapat kes keganasan terhadap wanita, antara program yang kami laksanakan adalah, pertama yang penting adalah untuk pencegahan dan kesedaran. Jadi sekiranya mereka ini tahu apa itu keganasan terhadap wanita, mungkin mereka dengan kesedaran itu mereka boleh membuat laporan, boleh mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa, dan mereka juga boleh bertindak.
Jadi itu pertamanya. Jadi memang kita ada buat program sehingga ke peringkat akar umbi untuk memberikan penerangan mengenai keganasan terhadap wanita berserta dengan untuk daripada segi perundangan. Dari segi sudut perundangan, apakah hak-hak wanita ini yang mana mereka sebagai wanita memang dilindungi oleh perundangan yang ada di negara kita pada hari ini. Jadi itu adalah antara usaha yang kita jalankan dan suka saya berkongsi dengan Datuk dan juga penonton rancangan Ruang Bicara pada hari ini. Memang pada tahun ini kita telah mengadakan Jerayawara advokasi anti gangguan seksual. Sebab kenapa anti gangguan seksual yang kita fokuskan pada tahun ini kerana pada tahun 2022 Akta Anti Gangguan Seksual telah diluluskan oleh Parlimen dan telah diwartakan. Jadi pada tahun ini kita telah membuat advokasi supaya orang sedar apa itu gangguan seksual yang merupakan salah satu jenis kesalahan daripada segi keganasan terhadap wanita. Okey, barangkali adil jugalah kalau kita dapat pandangan pada Dr. Janatul sendiri mewakili Papisma. Bagaimana Papisma juga melihat isu keganasan terhadap wanita ini sebenarnya? Apakah pendirian Papisma sendiri dan pada pandangan doktor sendiri, apakah kita sebenarnya berada pada situasi yang perlu diberi satu kawalan yang lebih tegas, satu tindakan yang lebih tegas sebenarnya? Ya, terima kasih Datuk. Sememangnya kami sebagai sebuah NGO ini memang memandang sangat seriuslah dengan perkara ini. Bahkan kami juga turut membantu kementerian dalam sebagai trainer untuk skuad wajah. Sejak daripada tahun 2021 lagi kami telah bersama-sama bekerjasama dengan kementerian dan juga Jabatan Pembangunan Wanita untuk melaksanakan latihan-latihan untuk merekrut lebih ramai ahli masyarakat menjadi ahli skuad wajah, iaitu skuad wanita anti jenayah, yang merupakan mata-mata dan ejen kepada pendedahan dan juga pelaporan kes-kes gangguan kes-kes keganasan terhadap wanita ini, dan juga beberapa kes jenayah yang lain lah, termasuk pemerdagangan manusia dan sebagainya. Jadi kami memang bekerja sama dengan rapat jugalah dengan pihak kementerian dan pihak Jabatan Pembangunan Wanita untuk sama-sama memberikan kesedaran itu, sehingga kan sampai sekarang pun kami masih lagi menjalankan refresher course untuk ahli-ahli skuad wajah secara dalam talian sajalah sekarang ni, sebab kita untuk refresher saja, insya-Allah kita boleh gunakan dalam medium dalam talian dah. Dan sekiranya ada keperluan untuk melaksanakan secara face to face atau secara fizikal, insya-Allah akan dijalankan juga, kerana pihak kami ada juga menjalankan di universiti-universiti, ada juga yang menjalankan di institusi-institusi mereka sendiri, dengan memanggil trainer daripada Papisma sendiri juga. Saya juga nak dapat pandangan secara terus terang daripada Dr. Janatul sendiri bila kita bercakap tentang peranan yang dimainkan oleh Papisma. Jumlah kes-kes, bila kita bercakap tentang kes-kes yang melibatkan keganasan terhadap wanita itu, kes apa yang berada pada di tempat yang tertinggi dan sebagainya? Apa kes-kes yang sering dilihat berlaku sebenarnya? Terima kasih Datuk. Dia kalau kita lihatkan sebenarnya keganasan terhadap wanita ni domestic violence antara yang tertinggi. Yang pertamanya sebab dia berlaku di dalam ruang lingkup yang mana mereka itu selesa berada di dalam ruang itu sepatutnya, dan disebabkan oleh kemungkinannya cara pendekatan ataupun gaslighting yang telah dilaksanakan oleh pelaku itu menyebabkan mangsa tidak berani untuk keluar daripada belenggu keganasan tersebut. Bila kita sebut mangsa yang tidak berani untuk keluar daripada situasi tersebut, jadi apa yang boleh dilakukan oleh pihak Jabatan Pembangunan Wanita sendiri dalam usaha untuk memberi keyakinan kepada mangsa-mangsa ini supaya mereka harus tampil ke hadapan, membuat laporan dan mungkin tindakan dapat diambil. Tapi apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Ya, sebenarnya itu yang tadi saya katakan. Pertamanya kita perlu memberi keyakinan diri kepada wanita itu melalui sokongan, sistem sokongan yang ada. Seperti tadi Dr. Janatul ada menyebut mengenai skuad wajah. Itu adalah salah satu daripada segi pemerkasaan komuniti menerusi sukarelawan dalam komuniti. Jadi apabila mungkin dengan ada
skuad wajah ini mangsa mungkin boleh bercerita dan berkongsi masalah yang dihadapi. Dan daripada situ skuad wajah boleh membantu mereka untuk mungkin untuk tampil membuat laporan polis dan juga untuk membawa mereka kepada sesi kaunseling dan ini adalah untuk memberi supaya wanita ini mempunyai semangat untuk mereka keluar daripada keadaan sebab dalam kes keganasan rumah tangga ini biasanya wanita ini dia fikir banyak untuk keluar daripada perkahwinan tersebut. Jadi banyak implikasi. Mungkin daripada segi kebergantungan daripada segi kewangan kepada suami dan juga mungkin juga mereka melihat daripada segi anak-anak mereka. Keluarga daripada dia merasakan kalau mereka keluar daripada perkahwinan tersebut apa akan jadi kepada anak-anak? Apa impaknya kepada keluarga tersebut? Dan jadi melalui program yang kita lakukan adalah untuk supaya wanita ini sedar mereka mempunyai hak mereka dan mereka ini boleh membuat laporan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan dengan adanya sokongan dalam komuniti itu mereka mungkin itu memberikan semangat kepada mereka untuk membuat pilihan sama ada masih mahu kekal dalam keadaan yang tidak selamat ataupun mereka boleh berubah kepada satu kehidupan yang baru. Bila doktor sebut tentang membuat pilihan, ini pun sesuatu yang bukan mudah sebenarnya lah. Dan mungkin daripada pengalaman Dr. Janatul sendirilah bersama dengan Papisma sendiri, bagaimana nak meyakinkan mangsa-mangsa ini supaya mereka membuat laporan, supaya mereka jangan takut ataupun malu untuk membuat laporan dan tindakan-tindakan yang diambil selepas itu. Sejujurnya tidak mudah, Datuk, Doktor. Tidak mudah. Masing-masing bila mereka hendak bercerita, tapi bercerita sampai satu tahap di mana kita hendak membawa ke langkah yang seterusnya, mereka menarik diri. Begitu juga yang berlaku dalam banyak-banyak kes laporan kepada pihak polis, ditarik balik oleh pengadu. Ini memberi satu sebenarnya memberi satu kepada kita supaya benda ni kita kena dapatkan satu cara macam mana kita nak membuatkan mereka ini sedar bahawa perkara ini memang tidak boleh dibiarkan. The next step mungkin kematian berlaku kepada mereka. Betul. Ataupun patah riuk ataupun apa-apa kecederaan yang mungkin kekal berbanding dengan sekarang. Sebab kita tidak tahu sampai bila orang pelaku itu akan melakukannya secara ringan-ringan ataupun sedikit sahaja, lebam sahaja. Jadi perkara-perkara begitu bila dia bercerita, kita pun kata okey, jom kita pergi ke sini ke buat laporan polis ke dan sebagainya kan. Tapi bila sampai ke tahap tapi saya takutlah. Tapi nanti macam mana kalau dia dapat tahu? Sedangkan sebenarnya ada ruang-ruang yang mana kita dapat menyelamatkan mereka daripada gangguan pelaku itu sendiri. Daripada pengalaman Dr. Janatul sendiri bersama dengan Papisma, ada tak boleh kita kongsi tak kes-kes yang dilihat begitu serius sebenarnya ekoran daripada keganasan yang dilakukan terhadap wanita ini? Kes-kes macam mana yang mungkin menyentuh hati dan perasaan doktor sendirilah? Baiklah, Datuk. Sebenarnya ada satu kes lah yang melibatkan ahli kumpulan kami jugalah. Dan ia menimbulkan kesan sebab kita tak pernah tahu pun dia mengalami masalah tersebut. Benda yang samalah. Maksudnya bila dibuat si pelaku meminta maaf dan mengatakan masih menyayangi. Itu menyebabkan seseorang wanita itu begitu cair sekali. Dan mungkin tak sanggup untuk macam Dr. Wan cakap tadi kan, tak sanggup untuk meninggalkan keluarga mereka, perkahwinan mereka yang telah sekian lama, baru ataupun lamalah. Kadang-kadang tak sampai 5 tahun pun dah ada menunjukkan kes-kes tersebut. Tetapi disebabkan oleh pujuk rayu daripada si pelaku. Jadi dan itulah berfikir tentang ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, menyebabkan perkara itu tidak diteruskan sehinggalah sampai satu tahap di mana enough is enough lah. Alhamdulillah dia tidak sampai mengakibatkan kecederaan yang kekal lah kepada mana-mana mangsa dan ahli keluarga lah. Tetapi dari segi emosi itu kita tidak pasti. Pastinya ada dalam hati mangsa dan anak-anak
satu trauma di situ. Dan kita pun memang mangsa itu sendiri perlu menghadiri sesi kaunseling dan berjumpa dengan pakar psikiatri untuk melepaskan dan mendapatkan rawatan bagi masalah yang dihadapi beliau. Okey, kita akan sambung lagi. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru buat hidupku. Kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu. Cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang topik hentikan keganasan terhadap wanita. Dan saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun berada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekali dan dua ahli panel. Ya. Ini soalan saya yang pertama. Adakah akta keganasan apa wanita ni apa kurang tegas dan perlu dipindah oleh ahli-ahli parlimen lah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, saya nampak kan kebanyakan wanita ni dia kurang ilmu pengetahuan lah. Jadi itu yang berlakunya keganasan apa terhadap wanita. Jadi dia punya perlu diberi ilmu pengetahuan kepada mereka, terutama wanita yang sekarang, terutama sebab kita ada KP Kementerian Hak Ehwal Wanita kan. Jadi perlu bagi wanita-wanita yang hendak berkahwin semua. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, saya tengok kan kes keganasan terhadap wanita ni meningkat sejak PKP, dan ianya meluas hingga sekarang. Bagaimana untuk mengatasinya? Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Yang lain-lain tu pun, kalau anda juga ada soalan-soalan, ada perkara-perkara yang ingin anda mendapat penjelasan daripada tetamu-tetamu kita, jadi gunakanlah kesempatan ini dan gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Baik, kita perlu Dr. Wan Nur Ibtizam untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Silakan. Terima kasih
kasih Encik Ridwan. Pertamanya saya seronok apabila Encik Ridwan yang bertanya. Sebab lelaki yang bertanya mengenai isu keganasan terhadap wanita. Ini yang kita nak sebenarnya. Kalau hanya wanita sahaja yang mendari tentang isu keganasan terhadap wanita ni tak guna. Dia kena dua-dua bersama-sama. Jadi balik kepada soalan yang Encik Ridwan tanyakan tadi. Yang pertama mengenai pindaan akta. Sebenarnya daripada segi perundangan di Malaysia ini, pelbagai akta yang ada untuk melindungi wanita. Pertamanya, kanun keseksaan. Yang ini banyaklah, dalam tu ada kes untuk rogol, untuk cabul dan sebagainya, ada dalam kanun keseksaan. Ini memang ada yang mana kita boleh buat laporan polis. Dan juga selain pada itu, kita ada akta keganasan rumah tangga. Yang ini di bawah di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang di mana ditadbirkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi ini untuk keganasan rumah tangga, di mana sekiranya berlaku kes-kes yang melibatkan keganasan rumah tangga, tidak kira sama ada berlaku kepada isteri, ibu bapa ataupun dan sebagainya, dia dikira sebagai dalam keluarga, dan boleh diambil tindakan untuk menyelamatkan mangsa secara terus. Jadi tidak perlu tunggu lama baru nak keluarkan mangsa. Jadi pegawai JKM itu dipanggil sebagai mereka di peringkat dalam komuniti itu nanti boleh untuk menyelamatkan mangsa dengan segera. Itu keganasan rumah tangga. Dan daripada segi dan yang terbaru yang tadi saya kongsikan tadi adalah akta mengenai anti gangguan seksual, di mana yang itu pun boleh untuk membuat laporan dan boleh memberikan remedi kepada mangsa. Jadi daripada segi perlindungan ini pelbagai, daripada sudut perundangan. Tapi Cik Ridwan juga bangkitkan tadi, sebenarnya betul apa Cik Ridwan katakan. Kalau banyak akta pun tapi orang tidak tahu macam mana kan. Jadi daripada segi pengetahuan. Jadi untuk meningkatkan, yang tadi saya kata, itulah pertamanya kenapa salah satu tugas kami di Jabatan Pembangunan Wanita adalah untuk memberikan advokasi mengenai hak-hak wanita. Pertama, mereka kena tahu apakah hak mereka di dari segi perundangan, dan supaya mereka ini berani membuat laporan, berani tampil ke hadapan. Dan kadang-kadang itu bukan saja membuat laporan mengenai kes dia. Kalau katalah wanita ini tadi mungkin melalui skop wajah ataupun mereka dalam komuniti ini, mereka nampak kes-kes yang melibatkan keganasan terhadap wanita, mereka boleh membuat aduan. Jadi apa mereka tahu apakah sebenarnya yang betul dan apakah yang salah. Jadi ini adalah usaha kami yang berterusan untuk kita melaksanakan advokasi mengenai keganasan terhadap wanita. Dan yang ketiga tadi ada Cik Ridwan bangkitkan mengenai peningkatan kes waktu PKP. Itu memang berlakulah mungkin daripada segi faktor pada waktu itu, keadaan pada waktu itu di mana kita tak boleh keluar rumah, terpaksa duduk di rumah 24 jam. Jadi itu mungkinlah yang memberikan lagi tekanan kepada keluarga tersebut. Dan alhamdulillah kita nampak ada penurunan selepas PKP daripada segi kes keganasan rumah tangga itu tadi. Menarik. Barangkali Dr. Janatul, saya nak petik jugalah daripada apa yang disebut oleh Dr. Wan Nur sebentar tadilah. Banyak faktor sebenarnya yang mengakibatkan berlakunya keganasan yang dilakukan terhadap wanita, dan salah satu perkara yang selalu dibangkitkan ialah tentang ekonomi rumah tangga itu sendiri, yang kadang-kadang secara sedar ataupun tidak sedar sebenarnya memberi tekanan yang cukup hebat kepada ketua keluarga yang mungkin suami, bapa dan sebagainya, dan mereka merasakan tak tahu nak buat apa, arah mana, dan akhirnya mereka terpaksa meluahkan perasaan itu kepada wanita-wanita yang akhirnya menjadi mangsa isteri, ibu dan sebagainya. Apakah ini perkara yang doktor lihat merupakan satu isu yang cukup serius sebenarnya? Bermula titik tolak pencerahan kepada isu keganasan rumah tangga ni disebabkan oleh PKP itulah kan. Ramai yang mengalami pengangguran, yang dibuang kerja, yang terpaksa menghentikan buat sementara aktiviti ekonomi mereka, dan tetapi hutang masih perlu dibayar. Komitmen masih ada, masih perlu diteruskan pembayarannya. Jadi perkara ini memang menimbulkan satu sebab macam yang Dr. Wan tadi cakap tadilah, tekanan kepada breadwinner ataupun pencari nafkah dalam rumah tangga tersebut. Walau bagaimanapun itu bukanlah kita kata alasan untuk naik tangan terhadap
ahli keluarga. Sebenarnya kalau tidak salah saya, kerajaan memang dah ada banyak dalam pelbagai komuniti, pelbagai institusi yang menyediakan latihan-latihan ataupun skills building, seperti kelas-kelas ataupun macam mana cara belajar untuk mekanikal, menjadi mekanik, membetulkan kereta dan sebagainya. Ada kelas-kelas tersebut di kolej-kolej komuniti, ada dibuat pada waktu PKP itu secara dalam talian. Jadi selain daripada kita mengharapkan kita punya ekonomi yang sebelum ini, sumber ekonomi yang sebelum ini, kita sebenarnya sepatutnya lah bersedia untuk ada survival skill yang saya rasa memang agak kurang dalam kalangan masyarakat kita ni, terutama sekali bila dah ada satu kerja yang tetap. Jadi bila ada kerja tu, tak mau pun buat kerja lain. Even kalau kadang-kadang dipujuk oleh isteri untuk carilah kerja lain, kata nanti kerja ni susah, nanti kerja ni itu, kerja ni ini, banyak semua alasan. Sedangkan yang isteri tu nak bekerja tak dibenarkan. Ada salah satu kes yang baru-baru ni, memang si isteri tu menyuruh, memujuk suaminya untuk bekerja, tapi diberi banyak alasan. Dan isteri tu nak berniaga, tak boleh pergi jauh, nak kena berniaga depan rumah, anak tak boleh hantar kat orang lain. Jadi kat mana dia nak dapatkan sumber ekonomi dia, sedangkan dia nak buat sesuatu yang dia mampu. Yang ni, perkara macam ini pun agak menyusahkan sebenarnya. Dan kaum bapa ataupun kaum lelaki ni perlu ada minda yang lebih terbuka. Jangan kata ni dekat keluar, nanti ada orang lain lah. Macam-macam perkara negatif yang difikirkan sebelum melangkah keluar pun daripada rumah itu sendiri. Sedangkan mereka, si isteri ni hanya untuk hendak berusaha untuk menaikkan taraf ekonomi masing-masing. Tapi itu tanda agaknya suami sayangkan isteri ke? Sayangkan isteri, tinggalkan ni. Isteri nak tinggalkan pun susah kan. Dia tinggalkan isteri boleh pula. Isteri pun sekala perlu untuk meninggalkan suami untuk mendapatkan, walaupun sebenarnya bukanlah tanggungjawab seorang isteri. Tapi kalau dia ada skill dan dia boleh bantu. Dan mungkin dengan cara skill ataupun kemahirannya itu lebih tinggi lagi yang dia boleh dapat berbanding dengan suami. Jadi suami bantulah jadi surah rumah. Okey, bila kita cakap tentang kesedaran wanita dalam melindungi diri sendirilah, ini pun satu yang penting. Tapi saya tahu bahawa bukan mudah sebenarnya. Banyak cabaran yang terpaksa dilalui oleh jabatan, kementerian dan juga malah NGO macam BISMA sendiri pun dalam memperkasa kesedaran wanita. Jadi Wan Nur, apa yang perlu dilihat dalam isu ini sebenarnya? Pertamanya, kalau kita boleh lihat daripada sudut kefahaman masyarakat itu sendiri mengenai keganasan terhadap wanita. Sebab kadang-kadang mungkin pandangan masyarakat adalah untuk mengambil ringan mengenai isu keganasan terhadap wanita ini. Mungkin mereka merasakan, macam contoh, kalau kes keganasan rumah tangga, mungkin yang beranggapan itu adalah masalah rumah tangga. Tidak perlu tidak perlu campur tangan, tidak perlu kita buat laporan polis atau sebagainya, dan mereka mungkin menganggap itu adalah perlu diselesaikan dalam keluarga itu secara mereka sendiri. Jadi mungkin itu tidak cukup. Dan seharusnya mungkin tindakan yang lebih besar perlu diambil itu dengan kalau perlu laporan polis ataupun kita perlu mengeluarkan mangsa tersebut daripada keadaan yang mereka lalui. Dan itu adalah kenapa pentingnya untuk kita memberi kefahaman bukan sahaja kepada wanita. Tadi yang kita banyak juga sebut, banyak yang kita bagikan adalah pengetahuan kepada wanita supaya mereka itu pertama sendiri, orang kata mereka itu tahulah apa hak-hak mereka. Tetapi tidak cukup. Itu saya kata tadi, saya lebih seronok apabila kadang-kadang kita nampak lelaki juga memberi perhatian mengenai isu keganasan terhadap wanita ini. Sebab apabila dia berlaku, dia bukan saja berlaku hanya seorang sahaja, dia biasa akan melibatkan mesti ada pelaku dan mangsa. Jadi itu kenapa kita perlu tahu, dan saya suka juga berkongsilah di sini daripada segi datanya. Kalau kita lihat daripada segi laporan PBB ataupun United Nations, dia memang anggarkan di kes dalam dunia ini, hampir 1 daripada 3 wanita di dunia ini telah mengalami keganasan fizikal ataupun keganasan seksual sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka.
1/3 ni besar number, kan Datuk, kalau kita lihat it's a big number. Jadi memang maksudnya keganasan terhadap wanita ini memang berlaku dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat juga tadi, kita kebanyakannya hanya bercakap mengenai penderaan fizikal dan penderaan seksual. Itu yang biasa kita dengari. Tetapi tadi kalau kita lihat daripada kes yang Dr. Janato bawa tadi pun, ada juga daripada segi sudut penderaan kewangan. Kan, ataupun penderaan sosial, nak berniaga tak boleh berniaga jauh-jauh. Berniaga depan rumah, depan mata, kan. Sedangkan kita nak menjana pendapatan, mungkin perlu pergi mencari pasaran yang lebih besar dan sebagainya, kan. Itu dah mungkin dari segi sudut penderaan sosial. Dari segi penderaan kewangan, kalau Datuk boleh, ini dah jadi, kalau kita dalam masyarakat Malaysia hari ini, kita katakan sebagai dual income. Maksudnya suami bekerja, isteri bekerja. Jadi kedua-duanya mempunyai pendapatan. Dari segi penderaan kewangan, mungkin di mana pendapatan isteri itu telah dikawal dan tidak boleh digunakan seperti mana yang seharusnya. Itu ada penderaan kewangan. Ataupun yang lagi satu ada penderaan psikologi dan emosi. Dia tak ada, dia tak pukul, dia tak buat, tak cubit, tak buat apa. Tetapi daripada segi emosinya, yang ini yang membuatkan isteri yang merasa amat tertekan. Jadi ini adalah pelbagai bentuk jenis keganasan terhadap wanita yang kita perlu tahu dan supaya kita boleh mengambil tindakan yang sebaik mungkin. Saya juga nak dapat pandangan Dr. Wan lah, sebelum saya berkongsi bersama dengan Dr. Janato. Ini berkaitan dengan sambutan International Day for the Elimination of Violence Against Women ataupun EVAW tahun ini. Apa yang telah pun dirancang oleh Jabatan Pembangunan Wanita dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Untuk tahun ini, sebab kita memang sambut hari untuk sambutan Hari Menangani Keganasan Terhadap Wanita ini setiap tahun. Tapi untuk tahun 2023 ini, kita bermula awal lagi. Walaupun tarikh sambutannya adalah pada 25 November, tapi apa yang kita buat di peringkat Jabatan Pembangunan Wanita adalah kita telah bermula pada 1 November lagi. Supaya kita boleh sama-sama meraihkan dan memberi penerangan ini dengan lebih luas lagi. Kalau kita sambut pada satu hari saja, mungkin kurang berkesan. Sebab pendek, singkat waktunya. Tetapi kita bermula daripada 1 November dan kita telah membuat pelbagai program di seluruh negara. Di setiap negeri kita membuat program berkaitan dengan keganasan terhadap wanita, di mana kita libatkan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Macam saya kata tadi dah, kalau wanita sahaja mungkin kurang berkesan. Tapi kita juga libatkan kaum lelaki, termasuk dalam bentuk keluarga sendiri. Macam mana mereka perlu memahami mengenai isu keganasan terhadap wanita ini. Dan kalau kita tengok juga sebenarnya memang kita boleh lihatlah bagaimana wanita ini apabila mereka tahu dan sedar, dan mungkin inilah bagaimana cara untuk mereka mengelakkan daripada menjadi mangsa. Sesuatu yang penting dan menarik jugalah. Ini barangkali Dr. Janato, pemerhatian doktor sendirilah. Ada yang berlaku mangsa yang bersifat in denial ini, menafikan apa yang berlaku ataupun melihat perlakuan ganas pasangan sebagai sesuatu yang boleh dimaafkan lah, tak perlu dibawa ke tengah, tak perlu diheboh-hebohkan dan sebagainya. Tapi nasihat doktor lah terhadap mungkin golongan wanita seperti ini, sebenarnya apa yang perlu mereka lakukan? Okey, terima kasih Datuk. Sebab itulah pentingnya pengetahuan seperti mana yang telah diberitahu oleh Dr. Wan tadi kan. Wanita kena tahu hak mereka. Kita sebagai manusia kita kena tahu hak kita. Sebagai wanita kena tahu hak kita. Sebagai seorang isteri kita kena tahu hak kita. Jadi sekiranya kita tahu hak kita untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, untuk mendapatkan tidak dipukul sewenang-wenangnya, untuk salah satu yang macam Dr. Wan sebut tadi tentang psychological abuse, neglect itu ataupun tidak menghiraukan itu pun adalah salah satu abuse. Adalah salah satu penderaan. Jadi sekiranya seorang suami itu tidak bertegur sapa ataupun buat macam tak ada apa-apa je dekat rumah tu, tunggul ke apa, itu juga adalah satu bentuk penderaan yang mungkin wanita itu sendiri tidak tahu. Dia macam mungkin dia sibuk ataupun mungkin dia tengah stres atau nak kacau lah nanti sekarang sekian. Tapi sebenarnya neglect pun adalah satu bentuk abuse jugalah yang kita perlu kenal pasti. Dan bila kita dah tahu,
kita akan dapat mengatasi perkara tersebut. Kalau kita tak pasti, kita tanya. Bertanyalah dengan mereka seperti dengan Jabatan Pembangunan Wanita ataupun di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri pun ada orang yang boleh membantu. Kalau tak mahu pergi jauh ke situ, carilah ahli-ahli skuad wajah ataupun kawan-kawan rapat yang kita boleh percayai, yang kita boleh meminta pandangan daripada mereka. Tapi kena pilihlah orang yang betul. Jadi kalau tu boleh je tanya ahli-ahli Papisma. Kalau nak tahu mana, masuk dalam Facebook, pergi search Papisma. Tiap-tiap negeri insya-Allah ada Facebook masing-masing, dan Facebook utama pun Pertubuhan Amal Perubatan Imunisasi Malaysia juga ada boleh menerima mesej-mesej di dalam ni, dan insya-Allah kalau kami dapat bantu, sebab kami ni tidak ada pekerja tetap. Jadi masing-masing melakukan secara sukarela. Jadi sekiranya ada waktu dan kelapangan, kita bantu, kita jawab. Tapi sekiranya datang ke macam orang yang datang ke hospital dan sebagainya, insya-Allah mereka akan dapat terus, terutama sekali di bahagian OSCC lah, One Stop Crisis Center tu. Yang tu di situ, terutama di emergency department, akan ada beberapa hospital memang adalah OSCC ni untuk menangani kes-kes seperti ini. Okey, baik, kita akan sambung lagi, tapi kita rehat beberapa kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan dua tetamu yang berada bersama saya, iaitu Dr. Wan Nur Ibtizam Wan Ismail dan juga Dr. Janatul Madiah Abu Bakar. Kita rehat buat kali terakhir. Fazli, awak tak takut ke dengan nyamuk Aedes? Nyamuk Aedes? Tahu tak mengenai nyamuk Aedes? Mari dengarkan nasihat dari anggota kesihatan ini. Nyamuk Aedes terdiri daripada dua jenis, iaitu Aegypti dan Albopictus. Nyamuk Aedes membiak di dalam takungan air bersih, sama ada di dalam dan di luar rumah. Tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah seperti talam peti sejuk, baldi, pam tandas, mangkuk tandas, kolah air, pelapik rak pinggan, bekas takungan penapis air dan bekas jambangan bunga. Tempat pembiakan nyamuk Aedes di luar rumah pula seperti tayar terpakai, salur air, bekas simpanan air, peralatan lama atau terbiak, tangki septik, tong cat, botol dan tin, bekas plastik, alas pasu bunga dan pokok bunga berkelopak. Jika digigit nyamuk Aedes, kita berisiko dijangkiti demam denggi. Tanda dan gejala demam denggi seperti demam yang kuat dan berlarutan, luam merah pada kulit, sakit teruk pada sendi-sendi dan biji mata, muntah dan pendarahan di bawah kulit, hidung dan gusi. Kes-kes denggi ini bahaya dan boleh menyebabkan kematian jika kita tidak bersama menanganinya. Nyamuk Aedes tidak boleh dihapuskan hanya dengan semburan kabus, tetapi ia boleh dihapuskan sekiranya anda dan komuniti bersama-sama mengadakan aktiviti gotong royong untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Fazli, jangan lupa hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang hentikan keganasan terhadap wanita, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan yang insya-Allah sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu kita di studio. Baik, barangkali penting jugalah Dr. Wan Nur Ibtizam. Kita berkali-kali tadi pun doktor menyebut, begitu juga dengan Dr. Janatul juga menyebut tentang skuad wajah itu sendiri, dan kita juga nak tahulah apakah penubuhan skuad wajah ini sebenarnya
sebenarnya telah berjaya sebenarnya mencapai matlamat yang diinginkan, iaitu untuk memperkasa komuniti dan meningkatkan kesedaran tentang isu-isu jenayah yang melibatkan keganasan terhadap wanita. Terima kasih Datuk. Dalam inisiatif Skop Wajah ini kita bermula pada tahun 2021. Okey. Dan sehingga kini 31 Disember 2022 kita telah ada seramai 328,558 orang ahli skop wajah di seluruh negara. Bilangan tu ramai. Tetapi tidaklah semuanya itu aktif sebab sukarelawan ni dia bergantung kepada masa dan kekangan masing-masing. Dan kalau daripada jumlah yang besar itu tadi kita boleh lihat sebenarnya alhamdulillah bukan semua wanita Datuk. Jadi skop wajah ini kita juga memberi peluang kepada lelaki untuk bersama-sama membantu komuniti yang memerlukan. Okey. Wajah itu sendiri adalah singkatan kepada wanita anti jenayah. Jadi dalam komuniti kita memberikan mereka latihan mengenai bagaimana untuk mereka mengendalikan kes-kes yang untuk mereka boleh menjadi ada empati, mereka boleh memberikan nasihat. Itu yang modul pertama yang mereka perlu lalui sebagai ahli skop wajah. Yang ini kita namakan dia sebagai singkatannya EARS. Jadi empathy, attention, being attentive, responsive, dan juga ini adalah asas lah kepada mereka untuk menjadi pendengar sekiranya berlaku kes-kes dalam komuniti. Dan selepas itu di tahun 2000 tahun ini dan kita perkenalkan juga modul 2.0, modul yang kedua, iaitu berkaitan dengan psychological first aid kit. Sebab banyak apabila mangsa ini apabila mereka melalui sama ada kes dera, kes keganasan rumah tangga, mereka ini sebenarnya mengalami emosi mereka akan terkesan. Jadi skop wajah ini diberi kemahiran untuk bagaimana untuk mereka memberi orang kata sokongan psikologi yang awal. Sebab mereka bukan kaunselor, tetapi mereka dapat memberi kalau sekiranya diperlukan bantuan awal dari segi sokongan emosi kepada mangsa. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya pada tahun 2022, pada tahun lepas, kita juga telah membuat kajian mengenai skop wajah ini, kesannya kepada ahli itu sendiri. Sebab dia adalah satu inisiatif yang bersifat kesukarelawan sepenuhnya. Memang tidak ada bayaran. Mereka kadang mereka ini saya amat orang kata berterima kasihlah dengan semangat ahli skop wajah ini, di mana mereka akan bersedia untuk memberikan bantuan bukan sahaja dari segi masa tapi juga dari segi kewangan. Mana mereka akan turun untuk membantu. Dan kalau yang kalau akhir-akhir ni, kalau yang terbaru dalam kes sekarang ini di Terengganu menghadapi banjir, skop wajah ini pun turun. Jadi mereka ini memberikan bantuan tidak kira dalam kes apa. Jadi mereka ini bersedia untuk membantu. Dan kalau selain itu mereka juga akan menyantuni masyarakat setempat. Kelebihan skop wajah ni dia sebab dia dalam komuniti. Jadi kalau sekiranya berlaku apa-apa, mereka tu cepat sebab mereka ada dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yang kita buat yang terkini adalah satu latihan yang dinamakan skop wajah insaniah. Di mana skop wajah ini diberi latihan untuk mereka ini dapat membantu dalam kes penderaan kanak-kanak. Jadi ini adalah satu modul yang terbaru yang kita buat supaya mereka ini dapat ditauliahkan sebagai pembantu pelindung kanak-kanak. Sebab sekiranya berlaku kes penderaan dalam masyarakat, skop wajah ini boleh bergerak dengan pantas. Dan seperti yang Dr. Jannah tu kata tadi, mereka ini adalah mata dan telinga dalam masyarakat. Jadi mereka cepat untuk bertindak. Dari aspek bantuan tu apa yang mereka akan berikan kalau kita bercakap tentang isu yang melibatkan keganasan terhadap wanita itu? Okey, pertamanya mereka ini macam saya kata tadi, banyak juga kes mana tidak dilaporkan. Jadi skop wajah ini katalah contoh, dia boleh nampak dalam komuniti dia, sekiranya katalah seorang isteri di mana ada lebam, mana sebagainya, mereka boleh bertanya apakah masalahnya dan kalau sekiranya itu adalah kes keganasan rumah tangga, apa yang perlu dilakukan.
Jadi mereka boleh memberi nasihat dan juga sokongan tadi. Sokongan itu mungkin bukan sekadar sokongan emosi, mungkin juga segi bantuan kewangan dan apa yang diperlukan oleh mangsa tersebut. Okey. Baik, kalau kita dengar Dr. Janatul tentang skuad wajah ini sendirilah, memang ianya merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dan kita mengharapkan bahawa skuad ini akan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik sekali. Tetapi apa yang diperlukan sebenarnya kalau kita bercakap tentang cuba mengatasi isu keganasan terhadap wanita ini ialah support group itu sendiri yang harus bersifat positif itu. Jadi bagaimana kita betul-betul doktor melihat isu ini, doktor? Bagaimana nak melihat bahawa akan ada support group yang sentiasa bersedia untuk memberi sokongan bantuan kepada golongan wanita yang menghadapi keganasan ini, yang mengalami keganasan. Sebenarnya untuk support group ini bukan saja wanita yang memerlukan support group, tetapi seperti yang Dr. Wan cakap tadi, lelaki pun ada mengalami keganasan rumah tangga, keganasan. Jadi support group untuk lelaki pun saya amat cadangkanlah untuk dibuat. Tapi kami perempuan tak bolehlah buat support group untuk lelaki, nanti lain pula jadinya. Jadi kaum-kaum bapa, kaum-kaum Adam ini kena bersifat proaktif untuk menyediakan support group untuk mereka yang terkesan, sebagaimana kita buat support group untuk wanita. Sebagai contoh, Papisma Warak sendiri ada menyediakan support group untuk dalam kes-kes seperti ini, iaitu dalam Facebook kami ada Wave, dan sesiapa saja boleh, wanita lah, kita tapis juga, harap-harapnya tertapis sepenuhnya lah. Jadi kita boleh berkongsi perasaan, boleh sekarang ni pun group kita boleh letak sebagai anonymous post. Jadi kita boleh berkongsi pertanyaan, boleh berkongsi pendapat, dan kalau sekat untuk duduk dalam tu dan tengok apa yang dikongsikan oleh admin group pun boleh, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan semangat. Mana tahu yang dia duduk dekat situ dia diam, dia tengah mengumpul semangat dia. Kadang-kadang dia tak nak cerita, tapi dia tengah kumpul. Diharapkan dengan support group sebegini dapat memberikan satu suntikan semangat kepada mereka yang nak pergi tak nak pergi. Jadi bila nak pergi, nanti karang, so dia patah balik. Nanti karang tu yang payah tu. Jadi sekiranya ada support group untuk wanita ataupun lelaki, kita join. Yang mana-mana yang ada masalah rumah tangga, carilah support group yang sesuai. Jangan cari support group sembarangan. Kadang-kadang ada Facebook group itu dia cerita banyak masalah aja, tapi tidak ada jalan penyelesaian. Okey, kita di penghujung sebenarnya Dr. Wan Nur, tak banyak masa lagi yang tinggal, lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi saya beri ruang dan juga peluang kepada Dr. Wan Nur sendiri untuk menyatakan apa saja di penghujung program ini, terutamanya sempena dengan sambutan hari menangani keganasan terhadap wanita yang akan disambut 25 November ini. Silakan. Terima kasih, Datuk. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk kita berkongsi bahawa sebenarnya kes keganasan terhadap wanita ini dia melangkaui bangsa, melangkaui tempat, melangkaui umur, dan ada juga maksudnya bukan yang kata kita sebenarnya ini tak berlaku kepada saya. Sebenarnya kalau dari segi kes keganasan terhadap wanita ini boleh berlaku kepada mana-mana wanita, tidak kira sama ada mungkin mereka itu daripada golongan T20 ke, ataupun mereka ini sudah berumur ke, memang boleh berlaku. Jadi sebab itulah setiap orang perlu sedar. Ini penting kesedaran tadi tu. Kita buat advokasi supaya mereka sedar yang bahawa keganasan ini perlu diberi keutamaan supaya tidak berlaku kepada wanita, dan ini bukan saja kepada wanita, dan mana lelaki juga perlu mengambil perhatian mengenai perkara ini. Dan yang mungkin juga saya suka di sini supaya kita dapat bersama-sama dapat mengambil serius tentang isu ini, dan supaya kita ada usaha bersepadu, sebab dia tak boleh seorang saja ataupun satu agensi saja, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Jabatan Pembangunan Wanita saja yang bercakap mengenai kekerasan terhadap wanita ini. Ini adalah isu bersama, isu yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita perlu ada usaha bersepadu yang perlu dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia ini, termasuklah daripada segi agensi kerajaan, daripada segi masyarakat sivil,
komuniti media sendiri seperti mana bernama buat pada hari ini. Terima kasih Datuk. Jadi untuk kita mewar-warkan mengenai apa itu keganasan terhadap wanita supaya kerjasama yang erat dan komitmen yang jitu ini dapat kita menangani keganasan terhadap wanita yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Saya juga nak beri masa lebih kurang 1 minit jugalah supaya adil kepada Dr. Janatul juga. Apa yang ingin Dr. Janatul sampaikan seringkas-ringkasnya? Terima kasih Bernama TV, Datuk, Doktor. Sebenarnya memang perkara ini amat penting dalam masyarakat kita, sebab benda ini akan memberi impak kepada anak-anak kita. Dan mereka lah yang akan menjadi pemimpin negara pada satu hari nanti. Sekiranya emosi mereka tidak terkawal, sekiranya emosi mereka tidak stabil, benda itu akan mengganggu kehidupan mereka di masa akan datang. Mereka tidak akan ada keyakinan diri dan sebagainya. Jadi keharmonian rumah tangga ini adalah penting bagi menjamin masa depan negara. Kerana rumah itu adalah tempat di mana segalanya bermula. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Wan Nur Ibtizam Wan Ismail dan juga kepada Dr. Janatul Madiah Abu Bakar kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan kita harap banyak yang telah pun dimaklumkan kepada anda bila kita bercakap tentang keganasan terhadap wanita. Dan sebelum berpisah, bila kita bercakap tentang keganasan terhadap wanita juga, tentunya kita masih lagi merasa cukup sedih dan kecewa dengan apa yang berlaku di bumi Gaza, dan tentunya lah keganasan rejim Zionis Israel di bumi Gaza itu melibatkan wanita, melibatkan kanak-kanak, dan ianya merupakan perkara yang begitu menyedihkan kita. Dan kita harap teruslah kita berdoa semoga rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Gaza akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di penghujung ini jangan lupa, dari sungai hingga ke senggara Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini